Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang pertama cikgu nak minta maaf sebab cikgu tak sihat. Untuk menjalankan kelas sejarah yang sepatutnya dijalankan pada minggu lepas. Dan sekarang cikgu masih lagi tak sihat sebenarnya. Tapi cikgu teruskan jugalah. Sebuah sedikit agar dapat kamu manfaatkan daripada video ni. So kamu boleh buka pada muka surat 12. 1.4 muka surat 12. Hari ini kita masuk kepada bahagian terakhir dalam bab 1. Iaitu peranan pemerintah dan rakyat. Jadi kalau kita nak tengok hubung kait pemerintah dan rakyat sejak zaman Kesultanan Melaka ni selaras dengan konsep wa'adat. Wa'adat ni maksud apa? Wa'adat ni merujuk kepada perjanjian. Rakyat yang bernaung di bawah pentadbiran sultan dan pembesar saling berkait antara satu sama lain, dan masyarakat dalam Kesultanan Melaka terbahagi kepada dua, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Jadi sejak zaman dulu lagi, pemerintahan di kawasan Tanah Melayu ataupun Kepulauan Melayu ni, so dalam topik ni dia merujuk kepada kerajaan Melayu Melaka lah. Bahawa raja dan juga rakyat ataupun golongan yang memerintah dan diperintah tidak berpisah. Tidak berpisah. Dia bersaling kait antara satu dan sama lain. Cuba kamu tengok pada gambar rajah ni. Kamu yang tak boleh tengok, kamu boleh rujuk muka surat 12 dan muka surat 13. Golongan yang memerintah mempunyai peranan masing-masing, dan golongan yang diperintah juga mempunyai peranannya lah. So kalau kita tengok dekat sini, golongan yang memerintah terdiri daripada dua golongan, iaitu golongan sultan ataupun iaitu sultan dan juga pembesar. So peranan sultan kalau kita tengok di sini, fungsi sultan adalah untuk menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Sultan juga mewujudkan perpaduan rakyat, bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Sultan juga memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Ini adalah fungsi sultan dalam satu-satu pentadbiran lah. So dalam buku ini dia merujuk kepada pentadbiran semasa Kesultanan Melayu Melaka. So sultan ni dia menjaga keselamatan rakyat negeri. Jadi mana-mana kawasan ataupun negeri ataupun kerajaan lain yang bernaung di bawah Sultan Kesultanan Melayu Melaka, maka sultan ini bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan rakyat di negeri tersebut. Selain itu juga, sultan juga memperkenalkan undang-undang untuk menjaga keselamatan dan keharmonian masyarakat di bawah pemerintahan sultan. Yang kedua adalah peranan pembesar, iaitu memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan, menjadi perantara antara sultan dan rakyat, mengutip hasil melalui sistem serah, dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. So kalau kita tengok dekat sini, pembesar ni adalah orang yang kedua tertinggi selepas sultan lah dalam satu-satu pemerintahan itu. Di Kesultanan Melayu Melaka, pembesar dia menggunakan sistem pemerintah ni, dia menggunakan sistem 4 lipatan lah. So peranan pembesar ni yang pertama memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan. So setiap pembesar ni dia ada kawasan ataupun wilayah yang dianugerahkan oleh sultan untuk mereka jaga. Itu sebabnya yang pertama memelihara keamanan kebajikan rakyat di kawasan pegangan. Kawasan pegangan ni maksudnya kawasan yang diserahkan oleh sultan untuk dijaga ataupun ditadbir. Fungsi pembesar yang kedua adalah menjadi perantara antara sultan dan rakyat. Jadi kalau sultan ada nak maklumkan apa-apa kepada rakyat, maka sultan akan maklumkan kepada pembesar, dan pembesar akan sampaikan kepada rakyat. Jadi sultan tak ada lah nak
terus bagi tahu dekat rakyat. Sama juga kalau kita tengok sekarang ni. Okey, sekarang pun sama. Kalau kata nak dilaksanakan apa-apa, maka arahan tu akan turun mengikut hierarki dia. Ikut hierarki daripada atas turun ke bawah mengikut. Okey, peringkat demi peringkat. Okey, mengutip hasil melalui sistem serah. Okey, dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Okey, mengutip hasil ni maksudnya mengutip cukai lah. Okey, melalui sistem serah. Sistem serah ni maksud apa? Maksudnya kalau ada ataupun rakyat melakukan aktiviti peternakan, pertanian, okey, bela lembu ke, tanam padi ke, maka pembesar ini akan mengutip hasil daripada pertanian yang dijalankan, hasil ekonomi yang dijalankan, yang mana sistem itu dikenali sebagai sistem serah. Okey, nanti kita akan sentuh pada bab yang berikutnya berkenaan apa itu sistem serah secara terperinci. Dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Sistem kerah ni apa? Sistem kerah ni adalah kalau berlaku peperangan, maka setiap pembesar yang dianugerahkan kawasan pentadbiran masing-masing, maka mereka perlu menyediakan tenaga tentera. Okey, yang mana tenaga tentera ni dikenali sebagai sistem kerah. Okey, sistem kerah ni maksudnya apa? Sistem kerah ni, andai kata kita seorang lelaki yang sihat tubuh badan, cukup umur, maka kita dikehendaki untuk terlibat dalam peperangan ataupun dalam menjadi sebagai tenaga tentera lah. Okey, tanpa dibayar gaji. Itu maksudnya sistem kerah. Okey, kemudian kita tengok pula. Okey, iaitu golongan yang diperintah, iaitu rakyat. Apa peranan rakyat? Okey, yang pertama, rakyat ni terdiri daripada peniaga, petani, tukang, okey, tukang rumah ke, tukang apa ke sekalipun, tukang repair kapal ke, repair boat ke, nelayan. Okey, hamba pula terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. So kita tengok peranan rakyat. Okey, yang pertama peranan rakyat adalah menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Biasalah. Okey, rakyat mestilah menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Kalau kata rakyat derhaka pada pemerintah, maka rakyat akan dikenakan tindakan. Okey, yang kedua, mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Okey, jadi rakyat ni dia kena patuh, taat setia kepada pemerintahan. Okey, sebab apa? Sebab kalau kata mendahaka, maka takut ditimpa tulah. Tulah ni apa? Tulah ni maksudnya celaka. Okey, kecelakaan yang menimpa seseorang kerana melanggar titah raja ataupun mendahaka kepada raja. Jadi kalau bahasa sekarang ni kita panggil apa tulah ni? Maksudnya kalau dalam agama Hindu dia panggil karma lah kot. Kau tak salah cikgu lah. Mungkin cikgu salah lah. Tulah ni maksudnya macam langgak pantang lah. Langgak sumpah macam tu. Okey, jadi sultan ni adalah satu kuasa pemerintah tertinggi. Kalau kita melanggar arahan daripada sultan, maka takut ditimpa tulah. Tulah ni maksudnya macam takut kena sumpah lah. Ataupun takut kena celaka, kecelakaan, kemalangan. Okey, ini adalah kita panggil sebagai kita panggil dia sebagai kepercayaan rakyat pada satu ketika dululah. Okey, contohnya sultan kata jom kita pergi berperang, semua orang lelaki mesti keluar perang. Lepas tu pula ada lelaki yang tak mau keluar perang, menyorok dalam rumah, tiba-tiba berlaku hujan, pokok tumbang, timpa rumah, matilah lelaki tu. Maka kalau orang sekeliling tengok, orang kata itulah tulah. Okey, sebab melanggar titah sultan, maka kena tulah daripada sultan, kena celaka. Okey, sedangkan kalau kita ikutkan sebenarnya yang nak mati kena timpah pokok tu memang dah ditakdirkan, tak ada kena mengena dengan tulah sultan. Tapi ini adalah satu kepercayaan lah satu ketika dulu. Okey, kemudian apa? Menjadi tentera, menghadiri majlis umum seperti gotong royong, menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang. Okey, kapal perang dulu dia ada dayung besar-besar. Okey, kalau kita angin tak bertiup, maka mereka akan mendayung. Menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana atau membina jalan. So, ini adalah perakhiran bagi bab 1. Okey, dan kesimpulannya adalah kalau kamu tengok
Okey, ciri-ciri negara ataupun kerajaan alam Melayu ni banyak diwarisi daripada kerajaan-kerajaan yang wujud sebelum ini. Okey, semakin lama sistem pemerintahan tu dia akan update dan makin lama dia akan menjadi lebih baik lah. Okey, dan kita sebenarnya sebagai orang Melayu, okey, penduduk tetap orang Melayu, orang tanah Melayu ni, kita patutnya rasa berbangga lah. Okey, dengan kehebatan kerajaan-kerajaan Melayu yang wujud. Okey, pada satu ketika dulu. Kita bukannya lekeh lah. Okey, kita bukannya lekeh. Okey, kita adalah golongan yang rakyat ataupun masyarakat yang hebat satu ketika dulu. Okey, jadi cikgu nak kamu buat tugasan macam biasalah, salin nota muka surat 12 hingga 13. Okey, dan tugasan kedua salin soalan 5, 6 dan 7. Okey, pada muka surat 18. Okey, dalam buku nota. Selepas habis kamu tulis nota, okey, maka cikgu nak kamu buat latihan tu. Okey, so setakat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.